Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina in makkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Sadaqallahul azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini, malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, tunjukkan kepada kami kebenaran itu benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menerimanya. Tunjukkanlah pula yang sesat itu sesat, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menolaknya. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, saudara Jamsari bin Samad, selaku Ketua Penerangan PAS Kawasan Permatang Pauh. Yang dihormati dan dimuliakan Tuan Haji Amir Hamzah bin Hashim, selaku Timbalan yang di-Pertua PAS Kawasan Permatang Pauh. Pimpinan-pimpinan parti daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Permatang Pauh, pimpinan parti daripada PAS Kawasan Permatang Pauh, alim-alim ulama, pimpinan-pimpinan masyarakat, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama-tamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah, Tuhan kita semua, yang bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya, yang tetap mengurniakan kita dengan pelbagai nikmat dan juga pemberian, di mana dengan segala nikmat dan pemberian ini kita dapat manfaatkan sepenuhnya untuk kejayaan dan juga kebahagiaan hidup kita, bukan sekadar di dunia, tapi juga sampai kepada akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahulah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, bahawa sesungguhnya kita dianugerahkan dengan kehidupan. Dan bila kita dianugerahkan dengan kehidupan, artinya bukan sekadar kehidupan ini merupakan kehidupan yang penuh dengan ujian, cabaran, mihnah dan tribulasi. Iaitulah Tuhan uji kita demi pelbagai ujian, untuk sesungguhnya kita akan menjadi manusia yang berbahagia di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ingatlah, maka untuk itu, maka kita hidup di atas muka bumi ini ada tujuan dan matlamatnya. Kita bukan sekadar untuk hidup, makan dan minum semata-mata. Kita bukan sekadar hidup untuk ialah berseronok semata-mata, tetapi ada tujuan dan matlamatnya. Antara tujuan dan matlamat yang paling utama dalam kehidupan kita disebut oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah, iaitulah bahawa sesungguhnya kehidupan kita tujuan utamanya ialah niyabatan 'anil nubuwah, menjadi pengganti kepada kenabian. Untuk apa menjadi pengganti kepada kenabian?
Iaitulah fi hirasatid diniyah, tujuan utamanya untuk memelihara dan menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiyasatud dunya biha, dan kemudian mengatur urus kehidupan dunia ini dengan acuan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan kehidupan kita di atas muka bumi Allah. Sesiapa yang tidak hidup dengan tujuan dan matlamat ini, maka sesungguhnya dia tidak akan mengecap kebahagiaan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut sesungguhnya, iaitulah satu hadis yang agak panjang. Nabi mengatakan sesungguhnya Bani Israel, pemimpin-pemimpin politik mereka ialah nabi-nabi dan juga rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, di mana tugas utama rasul yang diutuskan ke atas muka bumi bagi mereka iaitulah untuk memimpin umat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjadi iaitulah pemimpin politik, di mana maksud pemimpin politik ini iaitulah untuk mengatur urus kehidupan mereka dengan begitu sempurna, penuh dengan masalah, dan kemudian iaitulah dapat menolak segala mafasid, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesejahteraan, dan kemudian dapat menolak sebarang keburukan dan juga kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dimaksudkan dengan politik dan pemimpin politik. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah yasusuhum, pemimpin politik mereka ialah nabi-nabi dan juga rasul, di mana yasusuhum itu terbitlah perkataan siasatan. Apa yang dimaksudkan dengan siasatan politik? Perkataan siasatan ini daripada segi perkataannya terbit daripada perkataan sasa, yasusu siasatan, iaitulah inilah yang dimaksudkan dengan politik. Maka iaitulah pemimpin mereka bersilih ganti, lalu disebut oleh Nabi apabila mati seorang rasul di kalangan mereka, Allah Ta'ala gantikan dengan rasul yang lain, pemimpin politik yang lain. Maka kita boleh tengok sirahnya, iaitulah bagaimana perjalanan bermula daripada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Teraju kepimpinan ini disambung oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam, kemudian Nabi Allah Yunus, Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Ilyasa, sampai kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Lalu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya iaitulah aku, tidak ada lagi rasul dan juga nabi selepas daripadaku. Kita mengalu-alukan kedatangan calon kita P44 Parlimen Permatang Pauh, iaitu Ustaz Fawaz bin Madjan, dialu-alukan dan dipersilakan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah bahawa sesungguhnya aku juga menjadi rasul kepada kamu, tetapi sesungguhnya tidak ada rasul lagi selepas daripada aku. Maka siapakah pula yang akan menjadi pengganti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Nabi, iaitulah selepas daripada aku akan munculnya khilafah, pengganti kepada aku, terutama dalam urusan politik yang cukup banyak sekali di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dimaksudkan dengan qiyabatan anin nubuwah, menjadi pengganti kepada kenabian ini, iaitulah mengatur urus kehidupan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan ini dimulakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disambung oleh sahabat, kemudian disambung oleh tabi'in, kemudian disambung oleh tabi'in. Begitulah seterusnya sehingga hari kiamat. Artinya tetap akan ada orang yang menyambung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam urusan menegakkan agama dan kemudian dalam urusan untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dielak dalam persoalan kepimpinan. Artinya agama dengan kepimpinan tidak boleh dipisahkan
disahkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut di dalam satu kitab yang muktabar oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Begitu juga disebut oleh ulama-ulama yang lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya kepimpinan dan agama di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya kata-kata yang diucap oleh ulama, ialah bahawa sesungguhnya yang disebut dengan agama itu ialah asas, dan kemudian kepimpinan itulah yang menjadi penjaganya. Ad-dinu usul, iaitulah agama itu asas, agama itu konkret, agama itu merupakan iaitulah tapak yang paling penting, dan kemudian bagi satu-satu binaan itu iaitulah penjaganya, maka disebut iaitulah pemerintah ataupun kepimpinan. Maka dengan sebab itu bagi sesuatu perkara apabila tidak ada asas, kalau binaan itu akan runtuh, dan kalau sekiranya tidak ada penjaga, tentulah sesuatu itu akan hilang. Begitulah sinonimnya seolah-olah tawam, saudara kemar, kepimpinan politik dan agama di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita ingin menyeru kepada saudara-saudara sekalian, sampaikan pesanan ini kepada adik-beradik kita, saudara mara kita, supaya 19 hari bulan ini turun beramai-ramai untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita melantik kepimpinan yang hukumnya fardu ain bagi tiap-tiap mukallaf di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengelakkan diri, kerana sesungguhnya seperti yang disebut oleh pengerusi sebentar tadi, apabila orang yang kafir mereka berusaha sungguh-sungguh all out untuk memastikan bahawa iaitu setiap daripada mereka merupakan orang yang akan menunaikan tanggungjawab mengundi pada 19 hari bulan ini, alangkah sedihnya kalau sekiranya ada di kalangan umat Islam yang tidak peduli dengan persoalan ini, sampai ada yang sebut, biarlah aku tak mau mengundi, siapa yang nak merintah sama sahaja, politik lah ni serba kalut, siapa perintah pun sama sahaja. Jangan kata macam tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, kerana disebut oleh ulama-ulama yang mu'tabar bahawa sesungguhnya apabila orang Islam meminggirkan persoalan kepimpinan dan politik, maka persoalan kepimpinan dan politik ini diambil berat oleh orang yang kufur, mereka akan mendapat kuasa. Apa saja tindakan mereka boleh buat, Islam dan agamanya akan terpinggir dalam masyarakat dan negara di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita boleh mendengar tadi penceramah yang pertama membongkarkan sedikit sebanyak bagaimana iaitulah kejahatan dan kebejatan yang ada kepada pemerintahan gabungan Pakatan Harapan selama lebih kurang 22 bulan. Kemudiannya kita dah maklum iaitulah bagaimana kebejatan dan juga kebatilan yang banyak zaman pemerintahan Barisan Nasional lebih kurang 60 tahun sebelumnya, lebih 60 tahun lebih. Dan kemudiannya kebejatan ini kita harap dapat dihapuskan insya-Allah, iaitu dengan munculnya gabungan pemerintahan yang baru bagi negara yang amat kita cintai ini. Insya-Allah selepas 19 hari bulan ini, gabungan Perikatan Nasional akan memerintah negara kita yang amat kita cintai ini. Dan tak payah cerita panjang kebejatan demi kebejatan itu, tuan-tuan sudah maklum dan sudah diceritakan sedikit sebanyak sebentar tadi. Dan bila seteringat kebejatan yang diceritakan tadi, teringat seperti mana apa yang pernah disebut dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam At-Tabrani, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut satu kalimah yang cukup penting untuk peringatan kita sebagai tanda bahawa kita sebagai seorang Islam yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thalathu hurumat faman hafizahunna khaffafallahu alaihi amra dinihi wa dunyahu wa man lam yahfazhunna lam yahfazillahu lahu syai'a, hurmatul Islam wa hurmati wa hurmatur rahimi atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi,
Sesungguhnya di atas dunia ini ada 3 kehormatan Allah yang wajib kita pertahankan sungguh-sungguh. Hidup kita ni dalam nak jaga agama Allah Subhanahu wa taala, iaitulah salah satu usaha yang perlu kita lakukan, ialah hendaklah kita menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia kehormatan Allah yang kita kena pertahankan sungguh-sungguh di atas muka bumi ini? Iaitulah yang dimaksudkan kehormatan Allah ini, iaitulah 3 perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya kehormatan Allah di atas muka bumi yang kita kena pertahankan sungguh-sungguh, iaitu kehormatan disebut sebagai kehormatan Islam. Kehormatan Islam sebagai agama kita kena pertahankan. Kerana kalau kita pertahankan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man hafizahunna," sesiapa yang menjaga kehormatan Allah ini, khaffafallahu amra dinihi wa dunyahu. Allah Ta'ala akan permudahkan urusan agama dia dan urusan dunia dia. Dan sesiapa yang tidak menjaga kehormatan ini, wa man lam yahfazhunna lam yahfazillahu lahu syai'a, Tuhan tidak akan memelihara apa-apa pun daripada dia. Baiklah, yang pertama kehormatan Islam. Sebab itu hidup kita di atas muka bumi, kita hidup untuk menjadi orang yang sentiasa mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh melihat semenjak merdeka adanya kontrak sosial, iaitu seolah-olah satu ikatan di antara 3 bangsa untuk mengakui bahawa sesungguhnya antaranya, iaitulah bahawa sesungguhnya Islam sebagai agama persekutuan. Walaupun begitu, agama lain juga boleh diamalkan dengan begitu sempurna. Lepas itu hak Bumi Putra dan juga hak orang-orang Melayu dipelihara dan dipertahankan. Dan kemudian iaitu hak istimewa orang-orang Melayu dan juga hak raja-raja dan sebagainya. Maka iaitu kontrak sosial ini dihormati, maka kontrak ini hendaklah dipertahankan sampai bila-bila. Tapi agak menyedihkan, sepanjang pemerintahan 22 bulan Pakatan Harapan, kita boleh tengok banyaknya persoalan-persoalan yang melibatkan agama ini seolah-olah dipertikaikan dan juga dipersendakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Isunya cukup banyak, biarlah yang kita semua faham, kita dah tengok dulunya, dan kemudian kita jadikan ia sebagai sejarah. Kita buka lembaran baru insya-Allah dengan kita memilih iaitu Ustaz Fawaz bin Makjan P44 Permatang Pauh 19 hari bulan ini, dan terpilih sebagai seorang ahli parlimen yang insya-Allah mencukupkan kota untuk terbentuknya iaitu gabungan pemerintahan Perikatan Nasional yang insya-Allah kehormatan Islam akan terpelihara dengan sempurna dalam negara dan masyarakat kita. Kemudian yang keduanya, kehormatan Allah yang perlu kita pertahankan, ialah kehormatan yang disebut sebagai hormati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kehormatanku, yakni kehormatan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah telah menyebut bagaimana kita pada zaman pemerintahan Pakatan Harapan 22 bulan dulu munculnya banyak juga iaitulah kebejatan-kebejatan yang mempersoalkan dan mempertikaikan dan sebagainya kaedah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam disebut tadi, bagaimana disebut iaitulah untuk seolah-olah menghalalkan mereka tidak dapat menunaikan janji dalam manifesto mereka. Ada pemimpin di kalangan Pakatan Harapan yang menyebut bahawa Nabi juga pernah mungkir janji dan sebagainya. Wa na'udzubillahi min zalik. Ini menunjukkan bahawa seolah-olah hakikat dalam keadaan tadi mudahnya mereka merendah-rendahkan kedudukan Nabi yang amat mulia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kehormatan yang paling penting yang perlu kita pertahankan di atas muka bumi yang disebut dengan kehormatan Allah, iaitulah hormatur rahimi, kehormatan iaitulah kasih sayangku yang dimaksudkan oleh ulama-ulama hadis, ialah kehormatan persaudaraan Islam. Orang Islam bersaudara, jangan jadikan orang Islam ni sentiasa berpecah, sehingga kita boleh melihat apabila umat Islam berpecah,
maka tentulah yang paling mudahnya orang kafir akan mudah iaitu bertepuk tangan dan kemudiannya mereka menempa keuntungan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita berharap seperti seruan saudara-saudara saya yang sebelum ini, bahawa tuan-tuan daripada semua umat Islam, tak kira apa saja parti, sama ada daripada parti UMNO, kemudian daripada parti ialah PAS, dan kemudian yang tidak berparti ataupun golongan atas pagar, kali ini pastikan sungguh-sungguh kita bersatu di P44 Permatang Pauh. Undi kita di one and only hanya untuk calon daripada Parti Perikatan Nasional Ustaz Fawaz bin Madjan. InsyaAllah akan dinobatkan ia pada malamnya sebagai ahli Dewan Rakyat P44 Permatang Pauh untuk sama-sama mendapat rahmat dan keredaan Allah. Kerana apabila umat Islam bersatu, tidak akan ada lagi mana-mana manusia iaitulah yang dapat mencabar keutuhan umat Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi satu lagi pedoman dan petunjuk kepada kita untuk kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Antaranya hadis yang berbunyi, ma min 'abdin yastar'ihillahu ta'ala ra'iyatan yawma yamut wa huwa ghashun li ra'yatihi harramallahu jasadahu minal jannah atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah kata Nabi, mana-mana manusia yang ia itu dilantik oleh Allah untuk memimpin rakyatnya. Maksud dilantik tadi, Allah telah menjadikan ia menjadi seorang pemimpin di kalangan rakyatnya untuk membawa keamanan, kemakmuran bagi rakyatnya. Kemudian pada hari dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, Allah Ta'ala akan haramkan jasadnya daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita kena pastikan sungguh-sungguh kepimpinan yang kita lantik bukan kepimpinan yang menipu rakyat. InsyaAllah iaitulah salah satu ciri kepimpinan yang menipu rakyat. Contoh manifesto ataupun iaitulah segala janji-janji yang diucapkan dalam ketika kempen pilihan raya ialah seolah-olah janji yang bersifat bulan dan bintang yang memang tak dapat ditunaikan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan boleh tengok manifesto Perikatan Nasional, semuanya manifesto yang bukan menjanjikan bulan bintang, yang berada pada realistik. InsyaAllah dapat ditunaikan dengan sempurna. Kepimpinan yang beginilah yang kita harapkan untuk membawa keamanan kemakmuran bagi negara yang amat kita cintai ini di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu saya harapkan sungguh-sungguh tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, siru ala barakatillah, teruskan perjalanan di atas keberkatan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan bagi UDM belah dua ini insya-Allah maka dimenangi, dan bukan setakat UDM belah dua ini, iaitu termasuk seluruh kawasan P44 Permatang Pauh ini. insya-Allah undi diberikan hanya kepada calon daripada Gabungan Perikatan Nasional Ustaz Fawaz bin Madjan. InsyaAllah kita akan dikurniakan dengan kemenangan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah sekadar itu. Tuan-tuan pun menantikan ucapan daripada calon kita. Mudah-mudahan segala amanat yang akan diberikan kepada kita lebih memberi perangsang kepada kita untuk berterusan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana hidup kita ini bukanlah untuk hidup untuk makan dan minum semata-mata, tapi tujuan utama kita ulang balik untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun dan maaf sesudah dengan kalimah aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.